Baik, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur baik. Rihal tinggi ni masjid punya ke? Masjid punya? Masjid punya ke Rihal tinggi ni? Subhanallah, cantik. Lepas tu ada ketinggian. Subhanallah, ni pengalaman baru ni tengok. Ke sebelum ni memang ada, saya yang tak perasan. Memang ada subhanallah. Baik. Dah sebab dekat handphone Ustazah belum lagi? Ada. Sekejap ya, kita tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Pengalaman baru ni tengok. Sebelum ni memang ada, saya tak perasan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh kongsi-kongsikan yang follow secara dalam talian, muslimin muslimat dirahmati Allah, keberkatan majlis ilmu yang hari ini kita berada di Masjid Al-Mustaqim Ampang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Keberadaan dalam majlis ilmu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehari dua ni saya menerima macam-macam berita kematian, sakit dan sebagainya. Hari ni sebaik sampai kita dengar satu lagi berita, okey, daripada sahabat kuliah duha kita. Mohon Ustazah pimpin doa untuk anak saya. Semoga Allah beri kesembuhan dan sedar dari koma. Okey, anak andanya Haris bin Abu Bakar, usia 38 tahun. Mana kakak tadi ni? Okay, usia 38 tahun, Masya Allah, sedang bersiap untuk solat subuh. Tiba-tiba tak sedar diri ketika bersiap untuk solat subuh. Sekarang hari kedua berada di ICU dalam keadaan koma. So bayangkan perasaan hati seorang ibu, okay? Kita para ibu muslimat dirahmati Allah dapat rasa sangat seperti mana berita yang kemarin kita dengar, seorang ibu yang berdoa 9 bulan lamanya kehilangan anak bujangnya, kan? Tiba-tiba yang dijumpai adalah rangkanya di dalam kereta Grand Livina yang masuk ke dalam. Kita pun nak cerita, na'udzubillah min zalik, mungkin kemalangan itu berlaku tidak disaksikan oleh sesiapa. Jadi bayangkan doa seorang ibu yang bersungguh-sungguh dan masih lahir di lisan dia, syukur doa saya dimakbulkan Allah untuk temuilah jasadnya sekurang-kurangnya lepas ni tahu batu nisannya ada, kan? Muslimat dirahmati Allah. Jadi masih ada syukur yang dilafaz di lisan walaupun berita itu sangat tragis bagi kita. Manakan hati ibu yang mendengar tak tersentuh walaupun kita tak kenal pun siapa tuan badan tu. Itu adalah saudara kita yang sama-sama mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kemarin juga kita mendengar kematian 5 orang sekeluarga di Great Perak. Itu juga adalah anak murid, sahabat-sahabat dirahmati Allah, salah seorang penyumbang tabung umrah Amanah Saham Akhirat RM1 sehari bersama Ustazah. Masya Allah, sampai ke akhir hayatnya masih istiqamah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang berpanjangan untuknya.
dikebumikan sudah pastinya kalau satu keluarga macam ni dalam liang lahat yang sama, tak ada siapa pun yang bertolong bantu walaupun dikuburkan bersama-sama, hanyalah amalan soleh yang dilakukan ketika hidupnya. Jadi mudah-mudahan ibu ini dimakbulkan doanya, insya-Allah anaknya Haris bin Abu Bakar diberi sedar semula, diberi kesihatan yang baik, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibu-ibu yang berduka, Allah gembirakan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala dan diberi redha, yakni tenang hati menerima apa sahaja takdirnya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, muslimat dirahmati Allah, di Masjid Al-Mustaqim Ampang menggunakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Hari ini adalah kuliah yang terakhir. Saya pun dah bawa kitab 40 hadis kehidupan di barzah, kan dah ada dekat Kak Norma. Siapa-siapa yang rasa nak follow kuliah tu boleh dapatkan daripada Kak Norma, harganya RM10 sahaja. Okay? Buku ni dulu kita mula harganya RM6 sahaja. Jadi orang macam semalam saya pergi satu kuliah ni daripada PKP 2 tahun dah saya tak pergi, guna kitab yang sama. Jadi lamanya ustazah tak datang, betul lah 2 tahun dah tak datang sejak daripada PKP. Lepas tu daripada ramai-ramai ada kitab, semua tak ada kitab dah. Kemana kitabnya kak? Entahlah ustazah, dah lama sangat tak datang. Jadi bayangkan kalau saya suruh beli kitab yang RM40, RM50 kan muslimat, saya sayang duit banyak macam tu, macam-macam kita boleh buat. Jadi kalau RM6 ni tak apalah kak, nanti saya bawa lagi, beli lagi. Jangan buat roket sudah kitab tu. Sebab apa? Sebab buku ni nipis kan sahabat. Kalau kita dah lama tak guna, dia bertindih-tindih dengan buku lain. Kita faham sangatlah mak-mak ni, ataupun kita susun dekat rak, manalah sempat nak cari dalam nipisnya buku ni. Itu satu kan. Tapi eloklah buku nipis ni, kalau ustazah tak datang pun kita larat nak angkat dia nak baca. Okey, faham insya-Allah. Kan, jadi saya guna untuk next kuliah pun adalah kitab yang lebih kurang saiz ni juga. Ini pun makan tahun juga kita nak sampai ke hari ini kuliah terakhir. Baik, setelah kita menelusuri kan, kita hadam 47 bab sebelum ini. Hari ini kita masuk bab 48, 49 dan penutupnya 50. InsyaAllah kita sempatkan juga. Okey, kalau habis pukul 12 pun okey je kan? InsyaAllah, sebab kita nak habiskan hari ini. Tak adalah, saya pun ada program lain lepas ni. Baik, mengubah dan menyalahgunakan ayat-ayat Allah. Kita tahu bahawa kitab ini kita belajar tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik. Bila kita baca tajuk mengubah dan menyalahgunakan ayat-ayat Allah, kita tahu dah akal kita yang sempurna, kita kata dah dosa ni, macam mana dia boleh jadi tajuk mengubah dan menyalahgunakan ayat-ayat Allah. Jadi yang baru follow jangan kecam dulu. Kitab ni kita nak belajar tanda-tanda orang munafik. Bukan kita nak jadi seperti itu, nak buat perkara itu, na'udzubillah min zalik, tapi kita nak menjauh daripada sikap itu. Jadi muslimat Al-Mustaqim Ampang sepatutnya bila kita belik baca 47 perkara sebelum ni melalui isi kandungan. Ada yang kita dengar, ada yang kita tak dengar, ada yang masa ustazah datang, sahabat tak datang, masa sahabat nak datang, ustazah pula tak boleh datang. Macam itulah kita mengaji kelas dewasa ni. Jadi muslimat dirahmati Allah, boleh je buka isi kandungan. Kita rasa tertarik dengan bab 21, aku tak dengar hari tu ustazah baca bab ni. Kita baca balik, insya-Allah Allah beri faham. Sebab kitab ni santai, kita boleh faham dengan baca sendiri insya-Allah. Tapi tak syok lah kalau kita ada peluang untuk hadir dekat je kadang rumah kita tu kan, tak ada halangan pun, siap suami sanggup hantar datang sini, kita pula yang tak nak. Tak apalah bang, online pun sama. Macam tu juga kadang-kadang. Padahal muslimat, masjid sudah dibuka. Takut ada yang tak sedar masjid dah dibuka ni. Tolonglah imarahkan, penuhkan untuk muslimat khususnya hadir ke majlis ilmu. Untuk lelaki-lelaki kita solat fardu yang 5, usahakan untuk berada di saf-saf solat berjemaah. Okay, jadi jangan sampai nikmat itu ditarik lagi seperti dulu kita yang meronta-ronta. Bukalah kami nak imarahkan masjid. Namun buktinya hari ini semoga Allah permudahkan, ringankan seluruh jasad kita untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah di bumi Malaysia ni yang memang terlalu banyak diperindah, dipercantik. Tapi kalau kita tidak isi dia dengan diri kita sendiri, kita akan jawab nanti di hadapan Allah. Masjid besar ni, cantik ni, dekat tempat hang ni, infakkan main lagi, tapi kenapa tak masuk di dalamnya sedangkan kita mampu untuk hadir. Okay, muslimat dirahmati Allah. Baik, kita nak tengok katanya perbahasan bab 48,
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia adalah suci, mengandungi kebenaran yang hak, sentiasa sesuai sepanjang zaman, dan terpelihara daripada sebarang bentuk yang boleh mencemar atau merosakkannya. Kenapa penulis kitab ini sangat confident menulis perenggan pertama begini? Sebab Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah. Kita sebut dalam zikrullah kita, subhanallah, maha suci Allah. Apa saja yang datang daripada Allah suci. Quran, kitab suci kita. Jangan sekali ada orang memperlekehkan Quran. Tak nak ikut, mu duduk diam-diam. Kami tegur mana yang mampu, kami nasihat mana yang mampu, kami doakan supaya Allah campak nur iman hidayah di dalam hati kamu. Tapi jangan sekali-kali menempelak, kan? Tu yang duk baca Quran selalu tu pun aku tengok macam-macam masalah dalam hidup dia. Masalah dalam hidup dia tu Allah berikan keimanan qada dan qadar kepada orang tu. Bukan kerana dia rajin baca Quran lalu Allah bagi dia ujian macam-macam. Kamu yang tak baca Quran, yang tak beramal dengan Quran, jangan syok sangat rasa tak ada ujian dalam hidup. Takut itulah dia istidraj. Allah sengaja menyuluh lagi kamu, memberikan lagi kesenangan-kesenangan atas dunia, sebab disamakan dunia ini tak ubah macam pandangannya orang kafir. Subhanallah, itulah dia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Banyak yang tak boleh, banyak yang kita rasa susah, perit, sakit di dalamnya. Tapi dia jadi syurga bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensucikan kitab Allah. Semoga bukan kita. Jadi jangan pernah menempelak, jangan pernah mengecam, mengeji, mencaci siapa sahaja yang menyucikan kalamullah, sebab memang dia adalah suci, mengandungi kebenaran, sahih dah benar. Tak payah ustazah ni ayat surah Al-Baqarah ayat 1 ni saya nak pergi cek, nak study, nak belajar sampai ke bumi Mesir ni, nak pastikan ayat ni sahih ke tidak. Kemain lagi sebahagian kita ni muslimat dirahmati Allah, sedangkan benda yang kita nak share yang datang daripada mulut orang ni entah berapa kali menipu dalam hidup, bahkan terkadang terbukti banyak berdusta dalam bicaranya, kita share, kita sebarkan, kita sampaikan pada orang. Kenapa kita tak study dulu? Kenapa kita tidak tabayyun dulu? Kenapa kita tak rujuk dengan orang tertentu dulu untuk kita sebarkan? Allahu Akbar. Ayat Quran pula dia sibuk nak kaji, nak cek betul ke tidak, sedangkan itu adalah kalamullah. Dia sentiasa sesuai sepanjang zaman. Hati-hati mulut yang pernah kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Quran dah tak relevan lagi dah. Ini dah tahun 2020, mana lagi boleh gunakan Quran? Quran menceritakan mungkin tentang unta sebagai kenderaan, tapi hari ini kita berbicara tentang kereta Mercedes, kereta BMW sebagai kenderaan orang zaman sekarang. Tapi muslimat dirahmati Allah, hukum tak pernah berbeza. Sebab apa? Sebab rujukannya adalah Quran yang sangat sesuai sepanjang zaman, terpelihara daripada sebarang bentuk yang boleh mencemar atau merosakkannya. Sebab Allah janji, aku yang turunkan Al-Quran dan aku juga yang menjaganya. Kita duk kata ustazah dia tu hafal Quran tapi kenapa tak beramal dengan Quran? Dia manusia, dia bukan Tuhan. Biasa saja manusia ada kekurangan, ada kelemahan. Mampu kita tegur. Tak mampu sahabat kita yang tak hafal duk surah tertentu, beramallah dengan surah tu. Cik solat baca surah apa sukanya? Surah Al-Ikhlas. Dah beramal ke belum dengan Al-Ikhlas tu? Tu kita tak faham lagi maksud dia apa. Allahus Samad, kan? Allah tempat memohon segala hajat, Allah tempat bersandar. Tapi masih lagi nak jumpa Tok Moh lah segalalah, kan? Muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak yakin Allah tu tempat kita memohon hajat, Allah tu tempat kita bersandar. Duk baca itulah dari subuh sampai ke isyak, sebab hafal yang tu saja tak salah, solat kita sah, kan? Tetapi jangan kita tak beramal dengan ayat tu. Kita sebut dalam Fatihah kita setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami sembah, padamu kami pohon pertolongan. Tapi kenapa kita sedih kalau tak ada makhluk yang menolong kita? Bukankah minta tolong kepada makhluk itu salah satu usaha? Tetapi jangan pernah lupa untuk minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ini nak mendengar siapa hambanya yang sentiasa merayu, meratap, rintih dengannya. Okey, muslimat dirahmati Allah. Kita kadang-kadang terlupa. Kita pula nak ugut-ugut Allah.
Kan kalau kau tolong aku, kalau kau mudahkan urusan aku ya Allah, lepas ni aku buat segala apa yang kau perintahkan. Terlupa yang kita janji setiap hari, iyyaka na'budu, kepadamu kami sembah Allah yang sesungguhnya dulu, pasti Allah akan datangkan pertolongan. Kita hamba, kita kena menyerahkan diri kita bulat-bulat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berlari mendatangi kita saat kita susah. Jangan hanya cari Allah saat kita susah, tapi saat senang kita lupakan Allah. Sahabat, ayat Quran ni suci. Saya ulang berulang menyebutkan perkara macam ni sebab takut sangat banyak orang salah faham. Kenapa nak guna Quran lagi? Kan banyak lagi perkara-perkara. Sebab Quran ini adalah perkara yang suci yang kita kena ikut, sahih daripada Allah. Okay? Adapun orang yang tidak berilmu pengetahuan luas, cuba mengubah dan mentafsir kebenaran Al-Quran mengikut kehendak sendiri. Allahu Akbar. Meremang bulu roma. Sebab apa? Sebab ada orang yang sanggup ni. Jadi kita jangan pelik, muslimat dirahmati Allah. Ustazah, kenapa dia tafsirkan Quran dengan cara macam ni? Sebab kitab ni kata, ada pun orang yang tidak berilmu pengetahuan luas, yang jahil pula, yang sibuk nak menafsir ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni. Kan kita dah ada mufti kita dah ada pakar-pakar Al-Quran kita dah ada kitab terjemahan kita. Bergurulah dengan guru-guru tafsir kita, tadabbur Quran. Kenapa kita nak tafsir mengikut kehendak sendiri atau kerana didorong oleh kepentingan tertentu? Ayat ni bagus ni kalau aku guna untuk meniaga ni, kan ada nawaitu tertentu, Allah tahu apa yang berselindung di dalam hati kamu. Maka mereka adalah termasuk golongan orang-orang munafik yang sentiasa hendak menghancurkan umat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Semoga bukan kita. Muslimat dirahmati Allah. Kata Allah dalam suratul Baqarah ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada kitab yang aku turunkan, yang membenarkan kitab yang ada serta kamu, dan janganlah orang-orang yang mula-mula kafir, yakni engkar dengan dia, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan wang yang sedikit. Takutlah kepadaku. Apa maksud Allah? Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan wang yang sedikit. Allahu Akbar. Kita kata dengan kita memanipulasikan ayat Quran, masyuknya banyak ni. Kan orang nampak kita macam orang baik, orang nampak sahabat-sahabat kita macam buat kerja untuk ummah, tapi rupa-rupanya untuk kepentingan sendiri, menggunakan ayat-ayat Quran. Kan dengannya kita dapat beli itu, beli ini, bermewah-mewah. Kita kata banyak. Kalau dulu kita tak guna Quran, orang tak dengar sangat. Allahu Akbar, takut. Muslimat dirahmati Allah, bermaknanya kita sanggup. Sedangkan yang kita kata, oh siap boleh beli banglo sebiji, oh siap boleh tukar kereta itu ini, contoh. Maka muslimat dirahmati Allah, di mata kita setakat dapat tukar rumah besar, tukar kereta besar, itu wang yang banyak. Di sisi Allah itu adalah wang yang sedikit, sedikit sangat. Masya Allah. Kalau kita rujuk satu hadis bila Nabi kata, subhanallah sahabat, dunia yang kita punyai banyak atas dunia ni, rasanya orang yang paling kaya atas dunia ni, kalau dia kata aku tak perlu apa-apa dah, aku dah punya segala, yang mu dapat tu hanyalah sebesar cemeti di dalam syurga. Cemeti tu apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan kita nampak macam halus tu untuk dipukulkan kepada tubuh kita, bukan luas mana pun. Maknanya sebesar itu sahaja yang kita nak kejar. Kita nak minum tapi haus, nak minum tapi haus, nak minum tapi haus. Inilah sifat dunia. Macam orang yang meminum air laut, makin diminum makin terasa haus. Ya ke Ustazah, air laut kalau lagi diminum lagi haus? Taklah Kak, saya pun tak pernah minum. Tapi ni bahasa orang-orang alim, orang-orang saleh, kerana dia adalah air masin, air yang tak sesuai untuk masuk ke dalam tubuh kita. Makin diminum makin terasa haus. Itulah dunia.
Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi yang kita kata, wah aku sejak gunakan ayat Quran ni kan rumah bertukar jadi besar, segalanya besar, kita rasa macam wang kita dah banyak sungguh, tapi di sisi Allah samanan qalila. Takutlah kepadaku. Kalau kita ada rasa takut kepada Allah, muslimat, kaya atas dunia tak pernah salah, tapi jangan mempermainkan ayat-ayat Allah. Kan Allah suruh orang Islam ni kaya. Kalau tak ada orang kaya, siapa nak bayar zakat? Nak membantu orang-orang yang susah, siapa yang nak bersedekah? Mesti ada orang kaya, dan ada yang Allah takdirkan usaha macam-macam tapi tak kaya-kaya. Juga Allah tahu dalam perancangannya siapa yang berhak untuk kaya di dunia, siapa yang berhak untuk miskin di dunia. Bukan selamanya Allah miskinkan kamu dengan sabarmu, dan yang kaya bukan selamanya kamu boleh kaya sampai ke sana. Takut sampai sana kamu muflis, tak ada apa yang Allah pandang pada kamu kerana kamu berbangga-bangga dengan kekayaanmu tanpa kongsikan dengan orang yang sepatutnya. Ni kita takut, muslimat. Jadi jangan kaya dengan menggunakan ayat-ayat Quran, apatah lagi memutarbelitkannya, menafsirkannya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Tadi ayat Quran Baqarah 41. Sekarang kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sahaja, maka tempatnya dalam neraka. Ini jelas ada orang yang cuba-cuba buat. Kau tengok ni dalam Quran, mana ada kata suruh tutup rambut, tutup rumput pula nak cakap, tutup rambut. Mana ada dalam Quran suruh tutup rambut, yang ada suruh tutup dada. Suka hati pok cik dia je. Ni geram dah dengar ni, muslimat. Geram. Sebab apa geram? Sebab dia kata Allah suruh tutup dada. Adalah follower dia. Kan saya kata yang dia bercakap tu memang tak payah khabar, tahulah orang memang dah sesat dah dia ni. Tak pelik dah. Yang follow tu jauh lebih sesat lagi. Kenapa sahabat? Sebab dia ada akal. Takkan tak boleh fikir sahabat dirahmati Allah. Takkan rujukan kamu hanya dia. Tapi ustazah anti tu kata tak payah tutup rambut, tutup dada je. Kan sebab tu Islam ni macam-macam versi. Dia kata sabar je lah sahabat. Yang mengikut tu ramai pula tu bila dia buat live tu. Muslimat dirahmati Allah, jangan ikut. Kerana apa? Sebab kita hanya nak ikut Quran. Satu ayat tadi kita dah jumpa, ada beribu lagi ayat. Kenapa kita tak rujuk? Pakar-pakar Quran kita ada, kenapa kita rujuk kepada orang yang jahil? Hari ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu tafsirkan Quran mengikut pandanganmu sahaja. Sebab itulah baca terjemahan tanpa mengaji bahasa Arab, tanpa tafsirnya, tanpa tadabbur Quran. Sebab itu takabburnya tak lebur-lebur. Itu yang kita nak disuruh, tadabbur Al-Quran. InsyaAllah imanmu semakin subur. InsyaAllah takabburmu lebur. InsyaAllah inilah satu-satunya persiapan ke alam kubur. Faham, menjiwai, itu hasil tadabbur. Baca terjemahan saja tak sama, muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita tengok menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sahaja, okey, atas tak payah tutup, yang penting dada tutup. Tu yang selempang, tudung sekarang pesennya pun labuh belakang, depan tak labuh, ataupun begitulah sebaliknya. Pakai tudung dah bertukar, kan muslimat dirahmati Allah, tapi ketat di sana sini. Kesian, kesian. Kita cakap banyak kali dah, bukan tak tegur, bukan tak cakap, tapi muslimat dirahmati Allah bila dah ada kepentingan tertentu, menafsirkan ayat ikut suka-suka dia, memahami ayat ikut suka-suka dia, ini sangat-sangat bahaya. Terlalu duka cita dalam keadaan sekarang ni. Jadi tolonglah mengaji dan kita menjadi duta kepada mereka semua ini. Sebab mereka nak hijrah dah, bukan senang orang nak hijrah ni bukan senang. Bila dah dapat hijrah dari tak pakai tudung kepada pakai tudung, bahagia tak kita sahabat? Bahagia, itulah doa kita selama ni. Itulah yang kita harap. Tapi saya jauh lebih kesian dengan mereka ni kalau mereka tak betul cara. Kerana apa? Sebab hijrah tu mudah. Dulu tak pakai tudung, sekarang dah pakai tudung. Mudah sebenarnya. Yang susah nak istiqamah. Nampak orang, tak apa kalau tak tutup rambut. Ada lagi al-mengongi, kena sebut jugalah ni kan. Al-mengongi lagi dahsyat ni, muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana dia kata dah tua-tua ni senang botakkan aja rambut. Sekarang ni isu macam-macam pelik ustazah-ustazah ni ngajar. Kan sebab apa? Sebab dia kata pakai warna rambut pun tak boleh, nanti mati susah nak mandi jenazah. Macam-macam ustazah ni, bising je dia kata. Jadi dia botakkan rambut. Kenapa? Senang nak pakai rambut palsu. Jadi orang kata kenapa tak pakai tudung? Ini bukan rambut ini rambut palsu. La ilaha illallah. Kesian muslimat dirahmati Allah.
Golongan begini wujud, tolong jangan tiru. Saya memang rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Kesian, jawapannya kesian. Kalau dia betul-betul faham, dia tak macam tu. Jadi ustazah, kenapa kita tak perangi orang macam ni? Ustazah dah nasihat ke belum dia? Allah, mufti kita pun dah datang jumpa. Muslimat ini kan lagi ustazah yang banyak benda tak reti. Maknanya bila di pihak kita kan, kita dapat nampak, kita tahu. Jangan mudah-mudah untuk kita menambahkan kecaman, yang mana kita follow juga page dia. Semalam ada syok seorang makcik jumpa saya, berdua-duaan BFF Til Jannah tu. Dia jumpa saya, ustazah takutlah isu pasal sekarang ni benda tak tahu hujung pangkal pun kita baca komen, kita pun tolong like, tolong share. Betul cik, kenapa? Saya pun selalu baca komen-komen tu ustazah. Dosa tak? Dia kata. Masalahnya saya tak percaya apa yang diorang cerita tu, saya nak baca. Tapi bila baca, daripada kita tak tahu, kita tahu. Oh, mulanya cerita pasal seorang ni, tiba-tiba mak dia dulu pun perangai macam ni kan, dulu dia kahwin dengan suami pertama macam ni. Daripada tak tahu, kita jadi tahu. Kita dosa tak baca. Saya tanya banyaknya masa cik duk baca satu-satu komen tu kan. Muslimat dirahmati Allah, cik ni kalau dengar minta maaf cik, saya tak sebut nama, tapi wakil pada kita semualah. Muslimat dirahmati Allah, jangan baca kalau kita tahu hati kita tak kuat, kita tak tahu hujung pangkal cerita, tiba-tiba kita tahu mak dia siapa sebagainya. Subhanallah muslimat, banyaknya hari ini kita rasa kita tak buat dosa, tapi kita terjebak dengan dosa hanya dengan mata kita, hanya dengan hujung jari kita. Allahu Akbar. Tolong ya Allah, nak menuduh orang begitu begini selagi belum jatuh hukum. Hatta dah jatuh hukum, mungkin nanti dia mendapat husnul khatimah lebih baik daripada kamu. Kamu yang perasan tak buat dosa, jahat ni ustazah orang tu rogol orang, jahat ni ustazah orang tu tipu orang. Kita duk mengata pasal orang yang tak tahu hujung pangkal ni muslimat, semua nak diviralkan. Kita tahajud malam tak pernah tinggal, sedekah kita banyak. Rupanya dia dengan taubatan nasuha dapat husnul khatimah. Na'udzubillah, kita yang tak tahu hujung pangkal cerita ni duk berdoa siang malam nak husnul khatimah, takut dimatikan dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah. Faham ya muslimat? Cabaran kita sangat dahsyat. Ibu-ibu dapat rasa tak apa yang saya rasa? Ini baru tahun 2022. Cuba kita bayangkan kalau kita dah mati 20 tahun, apa berlaku kepada generasi bawah kita ni? Sekarang ni muslimat dirahmati Allah, benda rumah tangga orang pun kita boleh tengok dekat media sosial. Nanti ke depan agaknya orang boleh baca kot hati kita. Saya risau juga macam tu muslimat. Sebab apa? Sebab ada satu teknologi yang kata sekarang orang share resipi je. Share resipi je, share tapi tak buat-buat lagi kan resipinya tu. Kan memang banyak yang macam tu, buang masa je. Sedapnya, cantiknya ni kalau aku buat kat laki aku ni, memang sukalah dia, tapi dah 3 bulan tak buat-buat pun lagi muslim. Kan ramai pula yang gelak. Jadi ada teknologi muslimat dirahmati Allah yang dia nak bagi resipi ni dah terhidang atas meja, siap ada bau keluar dekat handphone kita. Saya dengar tu menggigil tubuh dalam kereta. Sebab apa? Dia kata Jepun nak try buat tu sampai bau tu keluar, supaya kita ni terangsang sungguh nak buat ataupun kita nak makan produk tu, contoh kan. Saya kata depa ni kalau depa plan agaknya memang boleh jadi ni. Kecanggihan, mungkin masa tu kita dah mati 100 tahun kan. Jadi ketika itu bayangkan fitnah jauh lebih dahsyat lagi. Sekarang kita pun dah tak terlayan, tak terlarat kan. Ceritakan ustazah, kesian kan, tak sangka. Ya cik ni tahu segala. Jiran acik ke? Taklah, orang kata. Mana cik tahu? Media sosial kan muslimat. Tahu belaka orang tu bercerai, orang tu beranak, anak dia dah pandai berjalan ke belum, semua tahu. Jadi kita takut, tak sempat untuk koreksi diri sendiri. Quran bukan macam tu. Apa yang Allah kata boleh dalam Quran, tak ada siapa yang boleh tidak bolehkan. Apa yang Allah kata tak boleh dalam Quran, tak ada siapa pun ustaz, ustazah tera mana yang nak membolehkan. Sebab apa yang Allah sebut, kalau kita kata aqimus salah, tak jelaslah ustazah dirikan sembahyang. Semua orang boleh sembahyang. Sebab tu ada golongan yang kata makam level macam kami ni dah tak payah sembahyang, rokok, sujud tu semua letih, kita pakai niat je. Ada juga yang mengikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kata cik, cubalah fikir simple, pakai akal. Nabi Muhammad tu sampai nak wafat masih sibuk tentang solatnya. Sayyidina Umar Al-Khattab berdarah perutnya, sahabat dirahmati Allah, masih sibuk nak solat, minta wudukkan. Kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad ke? Kita lebih mulia daripada Sayyidina Umar ke? Kenapa kita terpedaya dengan dakwah yang macam tu? Ustazah, kalau kita ikut grup ni, makam dia lain macam. Sembahyang pakai niat je, pergi ikut.
Muslimat dirahmati Allah. Kita tak payah bahas panjang sebab jelas di situ kekurangan akal. Kita mulia kerana Allah menyempurnakan kita dengan akal. Barulah dengan akal ni, oh ada majlis ilmu nak pergilah, oh ilmu tauhid hari ni ustaz mengajar, oh besok bahasa Arab, oh kita yang buat keputusan untuk diri kita. Kita yang letakkan diri kita nak ke syurga ke nak ke neraka dengan sudah pasti pimpinan dan tuntutan hidayah daripada Allah. Sebab tu jangan pernah bongkak level-level I ni dah tak payah doa minta hidayah dah. Astaghfirullah. Kalau tidak, kenapa Imam Syafi'i mengiyakan setiap pagi mulakan dengan Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan aku hidayah seperti mana orang-orang lain yang Engkau beri hidayah. Orang-orang lain yang kita refer tu, kalau para sahabat Nabi dah dapat hidayah seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir hayat, taatnya, tak pernah merasa puas. Bilal bin Rabah, aku dah mendengar telapak kakimu dalam syurga, terus pulun lagi beribadah. Kalau kita dapat muzayyanah, aku mendengar telapak kakimu dalam syurga, tak datang dah masjid, sahabat dirahmati Allah. Ustazah dah berhenti ke ngajar Masjid Al-Mustaqim? Nama saya dah dalam syurga dah kat masjid, buat apa lagi kan muslimat? Tapi sahabat Nabi ni subhanallah kan, kita yang tak dijamin syurga ni pula yang ada makam level tertentu. Peliklah, tolong sahabat. Ni sahabat-sahabat Al-Mustaqim, apa nampak ustazah macam marah ke macam mana ni? Marah ni sebenarnya, tengah marah ni muslimat. Tapi kena sopan sikit lah nak marah pun. Okey, selesai 48. Okey, kita pergi kepada 49. 49 bersumpah dengan selain nama Allah. Kalimah ini diberi penjelasan dalam muka surat 103 yang memiliki kitab. Bersumpah dengan selain nama Allah pada perkara batil dan maksiat adalah dilarang keras dalam Islam. Bersumpah dengan selain nama Allah pada perkara batil dan maksiat adalah dilarang keras dalam Islam. Oleh itu, umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu sumpah agar tidak berlawanan dengan prinsip ajaran Al-Quran dan Sunnah serta tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat nanti kita faham. Teruskan dulu. Perbuatan bersumpah dengan selain nama Allah pada perkara dusta. Ingat dia nak bersumpah sebab dia nak orang percaya cakap dia. Padahal muslimat dirahmati Allah, kita belajar dah sebelum ni. Orang yang suka bersumpah, muslimat dirahmati Allah, sebenarnya dia sendiri tak yakin dengan diri dia. Kalau aku tak gunakan sumpah ni orang tak percaya. Pasal apa orang tak percaya? Pasal hang tahu diri hang selalu menipu orang. Jadi muslimat dirahmati Allah, kalau kita orang yang amanah tak payah gunakan kalimah bersumpah, apatah lagi menggunakan nama selain daripada nama Allah. Sebab jiran-jiran kita dah 30 tahun berjiran dengan kita, kenapa nak balik kampung sibuk hantar kunci kat rumah kita? Padahal rumah kita selang 10 rumah dekat rumah dia. Kenapa tak hantar dekat rumah sebelah? Sebab dia tahu dalam ramai-ramai ni kita paling amanah. Contoh sahabat, tak payahlah jiran sebelah nak balik kampung seminggu, tak apa akak jagakan kunci awak, sumpah akak tak masuk rumah awak kan. Kenapa kawan ni tak serah pun kunci dekat rumah sebelah tu, walaupun orang tu bersumpah akak tak masuk rumah awak? Sebab dia tahu dah kan, aku hari tu lupa tutup pagar, dia boleh ambil je aku punya daun pandan, padahal tak tulis pun kat situ sila ambil satu kan, halal tak ada. Dia boleh masuk je ustazah, saya tengah tengok TV kat depan tu, masuk sapu rupanya jiran sebelah. Boleh ke tak boleh? Akak pun daun pandan halal, memang halal, tapi mintalah izin supaya saya tak bersangka-sangka. Penat aku jaga ni, tiba-tiba dia kepak macam gitu je kan. Ni mokcik-mokcik ngadu kat ustazah, apa hukum ustazah? Kan acik tanam kat mana? Dalam pos kereta saya, dalam pasu. Kalau kat luar tanah surau ke tanah kerajaan ke tak apa jugalah ustazah. Betul juga mokcik ni cakap, main masuk kan. Agaknya orang macam ni kalau kita tanya, cik kenapa cik main masuk je dalam pagar dia tu rumah dia dah. Dalam pagar tu maksudnya rumah dia sahabat dirahmati Allah. Sebab tu bila kita sekarang sedih tak dapat masuk Hijr Ismail, bila kita bertawaf kan muslimat dirahmati Allah, kita nak kata macam mana lagi? Ustazah, bestnya orang dapat masuk dalam Kaabah. Ada apa ustazah dalam Kaabah tu? Kan jawapan tak ada apa kak, lapang tiang-tiang je gitu. Ustazah pernah masuk ke? Taklah, saya bukan pembesar negara pun. Tapi akak Google je, dalam Kaabah, confirm akak nampak. Senang je. Tak payah kecil-kecil hati muslimat syoknya kalau masuk dalam Kaabah.
Sebab tu dulu kita disuruh berebut untuk masuk ke dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu juga adalah sebahagian dari Kaabah. Jadi kalau kita ada rumah atas tanah yang ada pos kereta lah, kenapa kita kunci? Orang tak boleh kata, bakhil, pagar pun nak kunci-kunci, dan memang itu rumah dia. Ada basikal dia, ada motosikal dia, kan sahabat dirahmati Allah. Sebab tu orang nak tarik kereta orang pun dia intai je bila dia nak keluar, aku kena tarik di luar pagar. Dalam pagar tak boleh, kan muslimat undang-undangnya macam tu. Sebab tu dalam rumah dia. Subhanallah muslimat. Jadi kita nak kata, kalau dalam rumah orang tu jangan, sebab Nabi cukup tak bagi kita mencabuli hak saudara kita. Jadi alah ustazah dah berjiran 30 tahun, takkanlah tak boleh ambil daun pandan je. Cik kalau mengejarkan daun pandan tu, cik tanamlah sendiri kat rumah. Ambil sehelai je pun, masak nasi lemak sedapnya, bubuh daun pandan bau wangi. Halal tak muslimat? Walaupun kita masak dengan air tangan kita sendiri, tapi hanya sebab sehelai daun pandan tu, kita boleh ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita daun pandan pula pagi ni, kan? Jadi maknanya sebab perbuatan bersumpah dengan selain nama Allah. Kenapa daun pandan? Sebab pagi tadi ustaz sebut dalam kereta abang tu daun pandan tak keluar lagi. Abang dapat mana daun pandan? Daun pandan kita kan dah botak kat belakang ni. Abang pergi rumah kakak tu, sebab kakak tu bila kami pergi selalu cakap, ambil lah ustaz, banyak ni. Abang telefon dia, kak boleh tak saya nak datang rumah, saya hon nanti akak hantar. Ya Allah bang, banyaknya ambil saja nak bagi kereta kita wangi. La ilaha illallah, nasib baik minta izin dulu kan. Itu yang cerita keluar daun pandan kot. Kan sebab muslimat dirahmati Allah, semua benda pun. Jadi kita tak boleh mudah-mudah untuk melakukan dusta, hatta kita nak bersihkan pendustaan kita tu dengan bersumpah. Ini adalah amalan orang-orang yang munafik, yang sentiasa berusaha meyakinkan umat Islam. Orang munafik, dia sentiasa meyakinkan umat Islam untuk mengakui kebenaran sesuatu dakwaannya. Kita mengaku beriman, tapi kita masih terpedaya dengan cakap-cakapnya orang munafik. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Sebab tu kadang-kadang pelik bila orang datang, ustazah takkanlah dia nak tipu kak. Selama akak berkawan ni, akak pun selalu cakap kat saya, mulut dia tu selalu menipu. Yang akak terpedaya sebab orang macam ni dia memang nak tengok kita jatuh. Memang suka kalau tengok kita tertipu sebagainya. Kenapa akak masih lagi tu lah ustazah, akak tak sangka lah dia macam tu. Sebab tu kitab macam ni muncul muslimat, jangan kita ada salah satu 50 ciri ni. Dan kita minta doa setiap kali belajar kitab ni, mengajar kitab ni, nawaitu saya jangan didatangi dengan orang-orang munafik dalam hidup kita. Perit, sakit muslimat dirahmati Allah, okay? Kalau kita tak nak orang munafik datang dalam hidup kita, pertama sekali kita harus jauhkan sikap munafik ni ada dalam diri. Itu je sifir dalam hidup ni. Kita selalu nak orang bagi, ustazah suami saya tu tak baik pun dengan saya. Apa kebaikan yang akak dah buat pada suami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam tu. Seorang suami datang mengadu kepada Rasulullah tentang isterinya yang degil, tak boleh dinasihat. Nabi tak tanya apa perangai isterimu yang membuatkan kamu marah tu. Kenapa Nabi nak tanya pasal isteri? Kalau Nabi nak tanya pasal isteri yang dia sedang membawang depan Rasulullah tu, Nabi boleh jumpa, panggil isterimu ke sini. Tapi apa yang Nabi nak perbetulkan adalah sikap dia tu. Sebelum kamu duk komplain isterimu macam tu, apa yang kamu buat pada isterimu? Apa yang kamu dah buat dengan isterimu sehingga isterimu bertindak begitu? Mati akai orang tu nak jawab. Faham? Ya Rasulullah ni aku tanya pasal bini aku, pasal apa duk degil sangat, ketegak, payah nak nasihat ni. Nabi tanya dia, apa yang hang buat dengan isteri? Subhanallah sahabat-sahabat, ini kaedah dalam kita mendengar masalah orang kan. Kawan kita mengadu, suami I tu you tak tahu. Kalau suami macam you tak apalah bertanggungjawab, kita pun layan. Laki kau memang, pak mentua kau pun perangai macam tu, tak pasal. Kawan tu cerita pasal suami, tak pasal-pasal kita tahu pasal perangai pak mentua dia, adik-beradik lelaki dia. Faham ya muslimat? Sepatutnya kita kena bagi tahu dia pasal apa dia jadi macam tu. Kan awak kan dah mengaji macam-macam, apa yang ustaz-ustaz cakap dekat masjid tu apa yang awak sampaikan? Malas nak cakap. Cakap pun bukan dengar. Itulah salahnya. Faham tak muslimat? Ibu-ibu semua malas nak cakap, ustazah. Dah cakap dah tapi dia duduk baca surat khabar dulu. Sekarang baca WhatsApp je bila kita cakap. Kan? Allah tahu tak akak cakap? Yang penting Allah tahu tak kita cakap muslimat? Masya Allah. Abang tadi kan ustaz tu cakap kan, gitu je muslimat kan. Biarlah dia ke tak tengok muka kita ke. Percayalah dinding air teh yang kita tuang tu menjadi saksi yang kita dah sampaikan.
Kita dah buat keputusan atas diri kita, memanglah ustazah dulu kini selamanya haram nak dengar nasihat kita. Macam tu cakapnya. Muslimat, kita tak tahu dalam banyak-banyak yang kita berusaha untuk cakap dengan ikhlas, yang mana yang Allah bagi melekat kat hati dia, kita tak tahu. Okay, jadi usahakan dengan ikhlas, bukan niat nak sindir. Ustaz tu tadi cerita bang, kalau abang memang tak ada lah kan, kawan tu pun malas lah nak dengar. Muslimat, jadi kita niat nak perbetulkan, sebab kita nak berpimpin sampai ke syurga Allah. Sebelum orang lain bercakap, sebelum orang lain tegur, saya yang tidur sebantal dengan abang ni nak bagi tahu abang tak suka, tapi saya kena cakap. Benda yang membawa balik lebih hasil semalam tu benda haram kan bang, jelas. Biarlah saya tak dapat lebih kalau abang bawa balik benda haram, minta maaf sangat. Kena cakap. Muslimat, saya tak nak cakap ustazah, dia bagi lebih, selalu bagi 1,000, kali ni bagi 2,000. 2,000 tu saya buang tong sampah, saya ambil 1,000 je. Ya Allah kak, lain kali akak bagi saya 1,000 tu, macam-macam saya boleh buat. Saya malah nak cakap, dia bukan tak tahu benda tu haram, saya buang je duit tu dalam tong sampah. Ada orang yang faham macam tu ya muslimat. Sebab yang saya tahu 1,000 je halal, ni tiba-tiba dia bagi lebih ni, saya rasa 1,000 tu memang duit menang judi lah ustazah. Lain kali akak bagi ustazah. Sebab apa muslimat, bukan nak buat makanan tu, tandas nak repair tu boleh pakai duit tu kan muslimat dirahmati Allah. Tu jalan Darul Fawaz nak buat jalan sampai sekarang tak jadi-jadi muslimat kan. Sebab nak buat jalan puluh-puluh ribu kan, becak budak ke depan ni, kita pun hantar surat sana sini, tolak sana tolak sini. Lala Ustaz Azwan kata payah berbenar, kita buat lah. Kalau tak pakai tar pun kita buat pakai simen kasar-kasar tu, supaya budak tak licin kan. Jadi bang, habis tu sekarang macam mana? Dah dekat setahun dah kot kita mohon permohonan, hantar sana hantar sini, tak jadi apa pun, kita buat sendirilah. Kalau kos pakai itu mungkin 70,000, kita pakai simen mungkin 20,000 je. Keputusan kena diambil. Kalau kita tunggu, harapkan muslimat dirahmati Allah, ini orang dah nak mengundi balik ni, sekian dia maklumkan kan. Jadi ustaz kata cepat, bagus juga ni kalau kita hantar pada orang yang tepat. Salah tempat lah pula hantarnya muslimat. Jadi tak payah harapkan nak mengundi, tak mengundi, kita ada rezeki kita buat, nanti Allah akan permudahkan insya-Allah. Perbuatan bersumpah dengan selain nama Allah pada perkara dusta dan sebagainya adalah amalan orang munafik yang sentiasa berusaha meyakinkan umat Islam untuk mengakui kebenaran sesuatu dakwaannya. Firman Allah, ayat apa kita nak baca ni? Surah Ali Imran 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, samanan qalila, mereka itu tidak mendapat. Ni sekali lagi kita nak faham, dia sanggup bersumpah asalkan orang beli produk aku. Ini antara contoh mudah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengan bersumpah menggunakan ayat-ayat Allah ni, ramai orang beli, ramai orang ikut kita. Allahu Akbar sahabat. Kita sebenarnya sedang menukarkan dengan thamanan qalila, sesuatu yang berharga sedikit je. Nampak macam untung di dunia, tapi kita tertipu sebab rahmatnya Allah menjauh dah daripada kita. Mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Itu sebab Imam Masjidil Haram bila baca wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, bergetar suara mereka. Sebab apa? Takutnya situasi yang Allah tak nak berbicara dengan kita, yang Allah tak nak pandang wajah mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka adalah azabun alim, azab yang pedih. Mu main-main dengan ayat Allah, mu mempergunakan ayat Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, di akhirat Allah tak nak berbicara dengan kamu. Subhanallah, ayat Allah ini kenapa menggetarkan jiwa orang-orang beriman? Kerana takut kat dunia mak ayah tak nak bercakap dengan kita pun perit kan ibu-ibu dirahmati Allah.
Kita sebagai ibu kan, awak jangan bercakap dah dengan anak kita tu. Dia balik diam je, bang, anak saya mengandungkan, saya yang bagi susu, saya membesarkan sampai hati, abang buat undang-undang macam tu. Kita pun dengan anak kita, muslimat dirahmati Allah, tak sampai hati kalau kita tak bercakap dengan dia. Masya Allah. Sebab tu saya selalu sebut, kalau dalam kuliah yang ramai orang muda, selagi mak-mak kita nak membebel, nak menasihat tu, Masya Allah, dia masih sayang lah tu. Jangan sampai dia tak bercakap dengan kita. Bila dia dah tak bercakap dengan kita, sakit kita susah macam mana nak balik pada mak, macam mana dia padan mukakan aja. Dulu mak cakap kau tak nak dengar, sekarang ni kau dah susah baru kau cari mak kan. Muslimat kan, kita duk kata suami kita tadi, anak saya bang, saya mesti bercakap dengan dia kan, air susu saya, nanti suami kata yang buatnya siapa. Kita pun alamak, betul juga kan. Selalu gaduh mak bapak ni kalau dengan anak, hal anak selalu gaduh kan. Muslimat, ramai orang mengadu, Ustazah, suami saya tu asyik menangkan anak saya je. Yang bapak kata anak saya tu jadi tak pandai mengaji, sampai dah tua tu mak dia tu manjakan dia sangat. Sudah, bapak dia pun ngadu, mak dia pun ngadu. Muslimat dirahmati Allah, akhirnya kita nak cerita macam mana? Kita, muslimat dirahmati Allah, takut untuk tidak dipandang Allah, bukan takut untuk tidak dipandang mana-mana makhluk Allah. Kat sana tak ada siapa dah yang teringat, nak jumpa Ustazah Zai lah, nak tengok macam mana muka dia dekat akhirat ni. Tak ada siapa teringat kita. Faham ya muslimat? Hanya Allah cari kita. Allah cari mana hambanya yang dulu ada peluang untuk buat keuntungan banyak, tapi aku takut dengan Allah. Dia cari mana, dia nak tengok sangat hamba aku yang mana tu, tapi ada orang yang terhegeh-hegeh nak tengok wajahnya Allah, tapi Allah tak sudi nak pandangkan wajahnya kepada dia. Hatta Allah tak nak bercakap dengan dia. Ini sebab kalau kita faham ayat ni, Allahu Akbar, luluh hati kita. Tak apalah aku kat dunia ni tak dipandang orang pun, jangan sampai ke akhirat aku tak dipandang Allah. Tak apalah kat dunia ni orang salah faham dengan aku, orang dah merajuk tak nak bercakap dengan aku, jangan kat sana Allah tak berbicara dengan aku. Tak apalah hari ni aku macam kelihatan tak suci, seperti fitnah yang berlaku kepada ibu kita Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Deritanya fitnah itu yang sampai kepada ibu kita Maryam. Muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi bila Allah nak mensucikannya dengan macam-macam kemuliaan, bayi yang kecil pun boleh bercakap. Kita jangan takut orang tak sucikan kita, orang tak up nama kita, orang tak angkat kita. Tapi takutlah kalau Allah tidak sucikan kita. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bittawaghi wala bi abaikum. Janganlah sekali-kali kamu bersumpah dengan nama taghut dan kepada nama-nama ayahmu. Kita dah diajar dalam agama bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, nama-nama Allah. Bukan kita bersumpah dengan apa. Orang dulu-dulu, kisah contoh macam zaman Nabi Nuh alaihissalam kan, muslimat dirahmati Allah, ramai yang mengikutnya sebenarnya, tapi kadang-kadang sebab dia taksub dengan ketua ni, akhirnya dia buat macam mana, kalau kita mungkin lukiskan lah ya, dia apa dulu buat patung yang muka ketua dia tu. Akhirnya daripada nak menyembah Allah, menyembah nabinya. Ini kan punca-punca penyembahan berhala, kita tak sedar. Sebab tu jangan taksub dengan orang yang kita ikut. Saya nak buat apa muka ustaz saya ni. Setiap kali bangun tidur saya tengok, Cak ustaz, suami kita macam mana? Cak kat ustaz punya patung dulu, gambar dulu. Sebab tu masa kuliah online kan sahabat, kita duk tengok macam tu je. Apa yang ustaz ngajar tu tak masuk sangat dalam kepala. Ustaz ni pakai produk apa, agaknya pipi dia, ya Allah. Suami kat sebelah ni, aku tak pernah dia belik muka sampai macam tu sangat. Hati-hati muslimat, kita terpedaya dengan semua ni. Sebab tu saya kata, Ustazah, kenapa muka Ustazah hari ni sengit, nampak sebelah? Tak apalah cik, sambil lipat kain tu, lipat aja dah, tak payah tengok muka Ustazah. Kita nak dengar apa yang isi kitab bagi tahu. Jangan syok sangat kalau orang taksub pada kita muslimat. Ustazah, saya dah buat satu patung muka Ustazah, besar patung tu. Maknanya dia nak cakap apa? Kita besar lah kan muslimat. Jangan seronok sangat. Sebab tu Nabi suruh pecahkan, buang apa saja yang ketaksuban kepada Nabi. Jangan dijadikan sembahan. So kita, kalau kita dah mula taksub dengan orang, orang cakap buruk pasal dia pun, muslimat dirahmati Allah, kita dah jadi macam apa ya, nak kata ikut membabi buta. Padahal yang salah tetap salah.
Yang salah tetap salah. Allahu Akbar. Kita takut akhirnya kita diuji dengan macam tu. Akhirnya siapa yang kita ikut tu diberhalakan. Na'udzubillah min zalik. Dijadikan sumpah. Kita kan sama-sama anak murid sekian-sekian. Contohnya kalau saya tak sebut ni nanti orang tak faham. Contoh, kita kan sama-sama anak murid Ustazah Zai. Demi nama Ustazah Muzayyanah Abdullah, saya takkan tipu awak. Ni benda betul ni. Sebab Ustazah Zai pun pakai produk ni. Tiba. Faham tak muslimat? Kalau saya tahu ada orang macam ni, muslimat dirahmati Allah, ini memang dah rosak dah. Rosak. Ustazah betul ke Ustazah pakai produk ni? Tak adanya, saya tak pakai langsung. Dia guna je nama, muslimat. Banyak kan berlaku, terlalu banyak. Kita tersilap, muslimat dirahmati Allah. Okay, kita hanya yakin segala rezeki daripada Allah. Orang angkat kita ke tidak ke, orang gunakan kita model ke tidak. Oh, kalau bukan aku modelnya takkan laris macam ni produk ni. Kita mengiyakan benda tu semua. Sebab tu akhirnya dunia jadi macam ni. Kita mengiyakan. Ustazah tengoklah mana tak laris. Ustazah tengoklah model dia siapa. Akhirnya semua jalan dari utara sampai selatan, semua muka-muka perempuan. Mana ada muka lelaki 20 perempuan, seorang je lelaki tersengih, lelaki tu seorang. Sian, tak ada siapa pandang dia. Modelnya semua perempuan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Kalau ada orang offer Ustazah, kalau Ustazah jadi produk ni, Ustazah punya muka akan terpampang. Lagilah aku tak nak kat situ. Maksudnya macam tu, muslimat, jangan. Wah, nanti muka kita terpampang kat situ. Kita takut nanti ada orang yang jadi alam-mengongi, bang nak balik kampung, abang letak saya kat bawah billboard tu dulu nak gambar dengan muka tu. Kan kesian muslimat. Jadi dia dah jadi taksub sampai macam tu. Allah tak suka. Ini kalimah yang kadang-kadang orang tak nampak, akhir zaman makin jelas berlaku. Tolong hati-hati. Kita follow kerana apa? Selagi mana dia mengajar kita benda yang Allah dan Rasul suka. Subhanallah muslimat, jangan kita nak orang tunduk kepada kita. Sekali-kali jangan. Kita nak orang tunduk kepada Allah. Ini matlamat kita. Jadi kalau anak-anak kita nasihat, kita sedih, mak sedih kamu tak dengar cakap mak. Apa yang anak kita tak dengar cakap kita tu sangat muslimat. Kadang-kadang benda yang, yelah mana ada ibu tak nak anaknya pergi masjid kan. Rupanya dia nak anaknya pergi masjid ni. Mak malu tahu, mak ketua muslimat, muka kamu tak ada kat masjid. Kau pergilah kan. Itu dah niat dah lain. Faham ya muslimat? Betulkan niat kita. Kita nak kenapa anak-anak kita pergi masjid. Allah suka sayang, Nabi suka. Nabi dulu sanggup pergi bakar rumah orang yang tak nak solat ni kan. Walaupun ada ulama bahas tentang ini. Jadi nak cerita tegasnya orang dulu-dulu. Abu Bakar tak bayar zakat, kita perang dengan dia. Kita ni bukan sebab kepentingan kita. Mak malulah kalau anak mak macam ni. Jangan sebab malu muslimat dirahmati Allah, tapi kita malu dengan Allah tak mampu tegur anak-anak kita. Cakap soal dia nak ikut ke tidak, itu bukan hal kita, itu hal dia dengan Allah. Tolong ya ibu-ibu menjadi duta, wakil. Setiap asatizah bercakap di peringkat awam macam ni, kita tak boleh masuk di setiap rumah orang. Hatta saya nak masuk ke dalam rumah orang, muslimat tak boleh main redah je. Wah, anak acik ni memang tak solat ni kan. Masuk je kan. Ustazah kenapa tiba-tiba datang? Nak tegur anak acik yang tak solat tu lah. Tak boleh tiba-tiba je muslimat main redah. Jadi kitalah wakilnya di setiap mana kita ada. Kita kena sampaikan apa yang kita tahu. Semua kita adalah pendakwah. Jangan stres kalau kita dah cakap banyak kali tapi dia tak nak dengar. Biasa. Ingat ustaz-ustaz ceramah 1000 orang datang, semua 1000 orang tiba-tiba jadi baik. Tak ada. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ramai lagi. Muslimat dirahmati Allah. Kan? Allah tanya nanti, hey Ustaz Zahid Idrus, ketika mu ceramah dulu 1000 orang depan kamu, berapa orang jadi baik? Allah tak tanya gitu. Allah tanya, mu buat tak tugas kamu untuk menyampaikan dakwah? Buat. Subhanallah. Janganlah sekali-kali kamu bersumpah dengan nama tagut dan kepada nama ayah-ayahmu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ani beliau Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul al-Ka'batu faqala la tahlifu bighairillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bighairillah faqad kafara wa asyraka. Ini hadis ni jelas untuk kita jadikan panduan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa ia mendengar seorang lelaki berkata, demi Kaabah. Dia bersumpah atas nama Kaabah. Lalu Ibnu Umar berkata, janganlah kamu bersumpah dengan selain Allah, sebab saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir dan syirik. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kaabah tu bukan Tuhan.
Kaabah tu bukan Tuhan. Jadi kalau kita hanya rasa khusyuk depan Kaabah, sebenarnya kita tak rasa ubah diri kita. Muslimat dirahmati Allah, kita dah menuhankan Kaabah itu. Ini larangan keras. Tuhan kita Allah. Kalau Tuhan kita Kaabah, macam mana orang-orang yang tak ada duit nak sampai ke Kaabah tu? Bukankah Tuhan kita Allah? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, balik daripada haji ni, ramai dah saudara-saudara kita yang dah bergelar haji, hajah dah balik. Muslimat dirahmati Allah, dia tak boleh kata 45 hari kat sana, darab 100,000 kali 5 waktu, kira-kira setahun I tak payah solat pun tak apa. Nanti lepas tahun I buat umrah lah, pergi balik dapat lagi 100,000. Kita gelak tapi ada yang melakukannya. Kesian kan muslimat, permainan iblis sampai macam tu dahsyat. Dia kira, dia ingat kalkulator kita dengan kalkulator Allah sama ke? Tak sama, cara hitung tu tak sama. Jangan fikir ikut logik akal kita semata. Kau rasa kalau 100,000 kali 5 waktu, tiap-tiap hari selama 45 hari, apa lagi yang kita nak buat kat sini? Tak apa, sesuka kita lah. Nak solat, solat. Tak solat, sudah. Sedangkan solat kat sini pun belum tentu dapat full satu pahala. Kan? Tahu, semua tahu tu. Tapi fikir logik akal. Jadi macam itulah muslimat. Kesian, okay? Sebab ajak mengaji yang 1 jam, 1 jam setengah, dia pilih YouTube yang 1 minit, 1 minit setengah. Itulah dia jadi macam tu. Okay? Minta maaf. Sebab mengaji ni kena terus-terusan, hari-hari. Sebab lagi belajar, lagi terasa jahilnya diri. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Saya memang yakin dengan kata-kata ni. Lagi kita banyak belajar, lagi terasa banyak lagi yang tak betul. Kalau lagi belajar, lagi rasa akulah yang paling betul, something wrong. Kamu sedang melakukan kesalahan yang sangat besar. Muslimat dirahmati Allah. Terakhir 50. Saya ambil masa sikit. Berasa gembira apabila musibah menimpa orang beriman. Ini lagi satu penyakit. Kita sepatutnya bila saudara kita gembira, kita rasa gembira. Faham? Bila saudara kita susah, 2 hari ni saya dalam kuliah, ya Allah, kan tak kenal pun siapa yang 5 orang aksiden serentak contoh kan. Itu salah seorangnya saya kenal nama lah, salah seorang penyumbang, tak rapat. Ustazah, dia pun salah seorang penyumbang kita, ahli karya kami, Masjid Andalusia, Laguna Merbuk, Sungai Petani. Ustazah kan dah 2-3 kali datang ceramah tempat kami. Tapi yang mana satu kak? Kan tak tahulah ustazah pernah berjumpa ke tidak dia masa. Tak penting tu. Tapi dia adalah orang yang bersama-sama bersyahadah dengan kita. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kemudian dengar pula seorang ibu syukur jasad anak saya dijumpai walaupun tinggal rangka, kereta dan rangka mayat anak dia muslimat. Kita rasa ya Allah, kalaulah aku ibu tu. Dulu satu ketika kita dengar anaknya dipotong-potong, dimasuk dekat dalam peti ais baby ni kan. Kita tak boleh habis fikir macam mana mak dia tengok tu bila balik daripada tengok anak dia jadi macam tu, sedangkan tadi hantar rumah pengasuh sihat walafiat. Kita boleh lalu ke nak makan sepanjang hari tu. Kita boleh tak berfikir lah bukan anak kita pun, anak orang lain. Tapi bila orang ditimpa musibah, kita turut rasa sedih. Bila orang gembira, kita patut syok sama. Bang, kawan kita tu balik haji, jom bang kita pergi ziarah. Bukan nak minta kurma ke abaya ke. Syukur bang, tambah lagi seorang hajah kat taman kita. Nanti abangnya pun menghasut. Dia tu dulu pergi kabel kan, rayuan dia tu lulus, kita pula tak dapat. Tak payah pergilah. Kan? Suaminya susah hati, dia gembira. Jangan macam tu bang, rezeki kita lain, rezeki dia lain. Pujuk. Ini kalau suaminya marah, muslimat kita pun mengapi-apikan. Kenapa bang masam je balik masjid? Pengerusi tu lah tak betul perangai. Memang bang, bini dia pun tak betul. Kita sama jadi minyak gas. Faham tak muslimat? Walaupun suami kita tengah marah dengan pengerusi masjid, kita pula bengkak dengan bini pengerusi masjid. Kita cakap, Allah bang, manusia kita pun tak banyak betulnya. Ni hari ni abang nampak salah dia, yang salah abang banyak-banyak tu kita tak tahu kan. Sebenarnya nak ngadu juga kat dia, bini dia pun tak betul. Tapi jangan sekarang, faham? Sebab kalau sekarang makin maraklah api suami kita tu, Masya Allah. Nanti dah bila-bila tu kita pula rasa nak bercerita kat dia. Sampai hati isteri dia tu buat saya, hari tu awak tak cerita pun. Hari tu abang jadi api, biar saya jadi air. Lah ni saya pula api, abang tolong jadi air. Sekian dimaklumkan. Bahagia muslimat. Tapi kalau jadi isteri ni kadang kan sangat mencorakkan siapa suami dia muslimat. Balik-balik kan, apa balik bang? Tak boleh masuk sebab tak bawa sejadah. Memang masjid tu memang ikut sangat. Padahal tu perangai Yahudi tu. Astaghfirullahalazim.
Kita pindah je bang, tak payah duduk sini. Kan rugi muslimat. Rumah kita cantik-cantik, beli dengan air tangan kita, mengusahakannya bertahun-tahun. Merajuk dengan orang masjid, kita tinggal. Kan buat homestay. Setahun 2-3 kali je orang sewa. Kan rugi. Kan muslimat. Jadi benda ni banyak. Biarlah kita duduk kat situ. Ni karyah kita. Macam mana tak suka dengan seorang pun, nanti jenazah kita logiknya akan diuruskan oleh ahli karyah sini. Nak merajuk mana sangat muslimat dirahmati Allah. Ni kadang-kadang sanggup sewa rumah lain semata-mata selagi dia pengerusi masjid, saya takkan balik. Akak rumah sewa ke rumah sendiri ustazah? Biarlah akak sanggup menyewa. Ya Allah, memang jelas al-mengongi orang ni. Dia ngadu kat kita, dia balik kena muslimat. Sebab sebenarnya siapa yang tak betul ni? Kan? Jadi ustazah fikirlah. Dah fikir habis ni kak, saya rasa akak yang salah ni. Kena cakap muslimat. Sampai sanggup keluar. Orang tu takkan bawa padang pula dah, pedang pergi rumah akaknya. Akak duduk, pergi je solat, kan? Akak solat kerana Allah, bukan kerana pengerusi masjid tu. Pergi je. Muslimat, susahlah kita nak cakap. Hari ni kita nak kejar benda yang besar-besar, yang kecil macam ni pun kita tak selesai lagi. Surah At-Taubah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum baca lagi kan? Okey. Orang munafik mempunyai prasangka yang buruk terhadap kaum muslimin. Oleh itu, apabila mereka mendengar kaum muslimin mendapat sesuatu musibah, mereka cuba menyebarluaskan berita duka cita itu kepada masyarakat. Masya Allah, ni kisah zaman orang-orang munafik dulu. Mereka cuba menyebarluaskan berita duka cita itu kepada masyarakat sambil memperlihatkan simpati dan kesedihannya. Tetapi pada nasib malang yang dialami oleh kaum muslimin. Faham tak maksudnya? Dulu pun dah ada dunia viral, walaupun tak ada WhatsApp, tak ada media sosial. Sekarang lagilah dahsyat. Faham, tunjuk-tunjuk simpati. Padahal muslimat kan, kat sana rumah terbakar. Semalam ada pondok terbakar dekat Kuantan, muslimat dirahmati Allah. Subhanallah, kita duk sebut ni, viralkan itu ini. Apa yang kita tolong? Orang nampak orang aksiden sekarang ni muslimat, apa yang kita tolong? Semua sibuk jam ambil video, viralkan nak jadi orang pertama. Tapi apa yang kita tolong? Apa yang kita doakan? Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Apa yang ada rasa? Ni kita kata, ya Allah, nanti bila pergi Terengganu, kalau boleh ada peluang nak singgah tempat madrasah terbakar tu, saya mungkin RM50, ibu-ibu seorang-seorang RM5, darabkan 5,000 orang contoh, berapa banyak dapat? Segera settlekan, kan muslimat dirahmati Allah. Tapi pakat-pakat viralkan, sebarkan, seorang masuk dalam dana infak dia RM1 pun tak ada. Ini berlaku di akhir zaman. Kita dah melaluinya, semoga bukan kita. Kata Allah dalam At-Taubah 50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibah yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Jika kamu mendapat kebajikan, niscaya menyakitkan hati mereka. Tetapi jika kamu ditimpa musibah, yakni bala, mereka berkata, sesungguhnya kami telah waspada daripada dahulu, lalu mereka berpaling dengan duka cita. Tu sebab surah At-Taubah ni tak ada bismillah muslimat. Antaranya sebab terlalu banyak cerita ciri-ciri orang munafik di dalamnya. Tak sesuai kita menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Maka Masya Allah, ciri-ciri munafik ni banyak rujuk surah At-Taubah. Kita kata kita kesian kat dia, padahal hati ni padan muka kan. Ada kan muslimat sikap yang macam ni? Kita kata kawan jiran kita tu bergembira anak dia nak sambung belajar, kan muslimat dirahmati Allah, kita bawa kuih talam bertingkat-tingkat. Bila balik, rasa tiru tu bang masa exam hari tu. Dulu masa sekolah rendah anak dia tu bukan pandai kan, anak kita lagi pandai. Tapi kenapa anak dia dapat? Tadi awak bawa kuih talam sampai 3 tingkat tu. Dah jiran, bawa je lah, kan muslimat. Tolong cek diri kita sendiri. Allah ya Karim. Orang munafik tidak akan senang. Tetapi jika kamu ditimpa musibah, yakni bala, mereka berkata, sesungguhnya, ini salah ni, dia terulang, dia terulang ni. Jadi kita pergi kepada orang munafik, tidak akan senang apabila umat Islam mencapai kejayaan atau kenikmatan. Ingat bahaya di keliling kita kalau ada orang munafik. Dia nampak macam syok kita berjaya, sebenarnya dia apa dia yang dapat, apa bukan aku. Ada muslimat, dia nampak macam pada kita tu, siannya kau, anak kau aksiden ya.
dalam hati itulah padan muka aku nak tumpang ke masjid tak bagi, kan muslimat, ada je. Nauzubillah min zalik. Demikianlah secara ringkas pembahasan tanda-tanda orang munafik berdasarkan keterangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ianya dapat dijadikan introspeksi diri, muhasabah diri setiap muslim dalam menuju wawasan hidup berlandaskan akidah yang murni dan diredai Allah di dunia dan di akhirat. Cantik penutup, kata-kata nasihat daripada penulis. Tujuan kita belajar kitab ini bukan nak hisab orang lain. Rasa jiran nombor sekian tu munafik tu, rasa jiran nombor sekian tu munafik tu, hati-hati bang dengan dia tu. Saya dah belajar 50 ciri. Jiran yang tu lah ciri ke-18, jiran yang tu lah ciri ke-20. Sebenarnya tujuan kita belajar untuk hisab, hitung-hitung yang mana daripada 50 ni yang masih melekat di hati ya Allah, yang mana dari 50 ni yang aku dah berjaya gugurkan dari diri aku asbab kesan majlis ilmu ni ya Allah. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi jemput, baca sekali lagi, nanti balik-balik kat rumah kan. Kita kan nak sampaikan kat suami anak-anak kita. Kan hari ni ngeteh dengan suami bab pertama, malas beribadah kepada Allah. Sampai habislah kita punya karipap 3 biji tu. Dah habis dah ceramah, suami kata, gelak je lah kalau dia pilih kita macam tu. Gelak je lah bang, ustazah suruh saya cakap lah. Nak tunggu dapat tauliah tak tahu bila. Macam tu kan. Hujung minggu ni anak pula balik. Okey, bab 2, lupa kepada Allah. Anak nombor 1, bapaknya dengar je kan. Jadi kita nak sebut muslimat simple. Kitab ni kita boleh buat usrah keluarga, dalam family adik-beradik kita kan, walaupun orang menyampah nak dengar, tapi santai-santai je lah. Jangan bila family day tu kita duduk-duduk sini, aku nak mulakan kuliah ni, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, orang menyampah muslimat. Sebabnya orang tengah seronok-seronok ni, sambil-sambil layan anak-anak dekat swimming pool. Ingat lagi hari tu ada ustaz tu cakap sambil-sambil. Kan, insya-Allah niat dalam hati kita tak tahu bila masa Allah bukakan pintu hati dia. Okay, jadi mudah-mudahan ini semua menjadi bahan dakwah semua kita, khusus dakwah kepada diri sendiri. Kita tak nak ada ciri-ciri 50 munafik ini dalam diri kita. Semoga Allah jauhkan, dan semoga Allah jauhkan orang munafik itu mendekat dalam hidup kita. Jadi tahniah jemaah muslimat Al-Mustaqim Ampang dan yang follow dalam talian, kitab ini habis. Maka insya-Allah ahlan wa sahlan untuk kitab baru di bulan depan. Bulan depan rasanya saya tak ada kat Norma. Kan saya buat umrah pertengahan Ogos, mungkin sampai ke minggu keempat Isnin lah tu. Okay, jadi insya-Allah kalau dah nak start nanti, ataupun kalau nak dapatkan sekarang, boleh terus jumpa kat Norma kita insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami pohon kepadamu keberkatan majlis ilmu yang kami raikan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkan kami mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ketika kami ketakutan di mahsyar, menjawab soalan demi soalan yang engkau utarakan kepada kami. Wahai Allah, kami pohon berikan kami pandangan rahmat dan kasih sayangmu. Jangan engkau lepaskan kami daripada pandangan rahmatmu walau dalam sekerdipan mata ya Allah. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, kabulkan segala doa permintaan kami ya Allah. Satukan hati-hati kami dan eratkan akan ikatannya berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Kami bertemu dalam taman-taman syurga di atas muka bumi-Mu ini ya Allah. Engkau temukan kami sekali lagi di kampung akhirat kelak di dalam syurga yang sebenar ya Allah. Beri keberkatan atas pengajian kitab 50 tanda-tanda orang munafik ya Allah. Beri keberkatan kepada penulis kitab ini ya Allah. Beri kami berhimpun bersama-sama orang beriman, bukan bersama orang-orang munafik itu nanti ya Allah. Kami pohon kepadamu, beri kekuatan kepada kami, petunjuk, hidayah dan taufikmu agar beramal hanya dengan perkara-perkara yang engkau redai, dan mampu kami menghijab hati kami, diri kami daripada mengulang-ulang maksiat dan dosa yang engkau murkai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala ya Allah.
Tuhan kami, keberkatan majlis ilmu ini kami pohon, yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, yang sedang berduka Engkau gembirakan ya Allah, yang sedang dirundung permasalahan Engkau tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak sekali lagi yang dalam talian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.